Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita jumpa dan perubahan pada hari ini kita mula pukul 7 pagi. Tak ada hal pukul ni tak ada hal. Dan insya-Allah akan ada perubahan nantilah pada kelas ni nanti. Nanti dia beritahulah ada perubahan masa nanti. Okey. Kita baca ni. Kamu kat sini. Ta'rif bagi basar. Dalam kitab dah baca dah habis. Basar ni dah habis dah. Sekarang ni nak baca pula apa ta'rif bagi basar. Kali nota ni. Kita ta'rif dia. Tak muat. Satu sifat yang wujudi. Bila kita cakap perkataan wujudi, dia memberi makna apa? Sifat yang ada pada zat. Berdiri pada zat. Dia memberitahu yang sifat ni apa? Sifat apa? Sifat ma'ani. Dia beritahu dia ni adalah sifat makni. Apa? Wujudi. Bila makni, dia bererti apa lagi dia beritahu? Dia beritahu apa lagi? Bila nama sifat tu makni. Bukan Ke amrul itibari. Bukan amrul itibari. Artinya bukan hanya suatu fahaman sahaja. Dia menerangkan. Yang bertakluk ia dengan setiap yang maujud. Apa makna setiap yang maujud ini? Setiap yang wujud. Setiap yang wujud. Setiap yang wujud. Jadi ini nama dia apa? Ini nama dia apa? Wujudi. Kalau takluk ni nama dia kita kata apa? 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 Takluk. Apa nama perkataan sebelum takluk? Inkishaf. Apa? Inkishaf. Itu bukan. Itu jenis. Tempat takluk Ustaz. Tempat. Ini tempat. Tempat takluk. Secara meliputi. Ni baru meliputi ni. Ini meliputi Meliputi ni dia bermaksud apa ni?
Inkishaf. Ni meliputi ni, dia maksud dia terang, jelas dan nyata. Dia meliputi semua. Dia terang, dia jelas, dia nyata. Bila terang, jelas dan nyata ni, ini yang perkataan yang disediakan oleh ulama'. Ini yang makna dia inkishaf. Inkishaf. Ini nama dia inkishaf. Apa nama inkishaf? Jadi inkishaf ni kita panggil dia apa? Kerja tambahan. Inkishaf ni apa? Jenis takluk. Jenis. Dia jenis. Dia ada jenis, dia ada tempat, dia ada cara. Ni jenis pula. Kalau kita sebut cara takluk, bermula je takluk ni. Dengan. Cara takluk apa? Pasal. Takluk apa? Melihat. 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 Cara dia adalah dia melihat. Kalau kita kata sifat takluk apa? Cara dia melihat. Sifat dia apa? Melihat juga ke? Pasal. Melihat. 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 Yang bukan Melihat. 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 Tu cara dia dia melihat. Sifat yang ada pada dia perlihat. Melihat. Tu nak kena belajar advance sikit lah. Membezakan antara perlihat dengan melihat. Jadi kalau kita dekat takluk ni, kita mudah nak bezakan. Kita mudah nak bezakan. Kalau kita kata sifat dia adalah perlihat, itu yang ada pada zat dia, dia ada sifat perlihat. Apa makna dia ada sifat perlihat? Allah ada sifat perlihat, maknanya dia boleh melihat. Itu je, dia boleh melihat. Tak ada apa nak keliru pun. Lepas tu diertikan dengan mudah, basar ni perlihat. Dia perlihat. Dia ada sifat lihat. Apakah perlihat? Allah itu memiliki sifat lihat. Cukuplah. Cukup. Tak faham beza pun tak apa. Tapi pada fardu ain dia mesti tahu Allah ni dia ada sifat. Sifat dia apa? Sifat dia perlihat. Perlihat apa? Dia memiliki sifat lihat. Sifat ni macam mana? Adakah sekadar kefahaman aja? Tidak. Sifat ni benar-benar dia berdiri pada zat. Bila berdiri pada zat, itu nama dia ma'ni. Bila ma'ni, nama dia wujudi. Maknanya dia bukanlah satu ambil i'tibari. Bila ma'ni, dia ada tugas utama. Dia ada tugas tambahan. Okey. Tugas utama itu nama dia berdiri pada zat. Tugas tambahan itu nama dia Takluk. Takluk. itu nama takluk. Tugas tambahan tu nama takluk. Takluk ini satu tugas tambahan yang berdiri pada zat selain daripada sifat itu, selain daripada berdiri pada zat. Berdiri pada zat ni tugas utama dia ada kat zat. Jadi apa yang dilihat, itu takluk. Apa yang dilihat,
Dia jatuh dekat mana lihat ni? Tu namanya tempat takluk. Tempat takluk. Apa tempat takluk? Maujudat. Dia setiap yang maujud ni, maknanya plural dia maujudat. Maujudat. Cara takluk ni apa? Cara sifat ni bertugas. Cara dia bertugas apa? Melihat. Melihat atas apa? Atas sifat perlihat. Jenis apa? Jenis apa? Jenis dia terang, jelas dan nyata. Sebab tu dah kena faham. Dah kena faham berbahagian-bahagian ni lah. Makni ni. Kalau kita kata kudrah, perkuasa. Okay, nama dulu. Perkuasa. Apa tarikh perkuasa? Allah ada sifat kuasa. Bagaimanakah cara dia, cara kuasa itu bekerja? Nama dia? Menguasai. Menguasai. Mengubah. Mengubah. Lagi? Memberi bekas. Memberi bekas. Meniadakan atau meniadakan. Meniadakan atau mentiadakan. Itu mengubah. Apakah jenis takluk dia? Taksiri. Taksiri. Taksir. Apakah tempat takluk dia? Mungkinat. Mungkinat. Maksudnya tempat berlaku kuasa ni pada mungkinat. Tempat berlaku kuasa. Dan jenis dia, jenis takluk tu nama dia taksir. Apakah taksir? Memberi bekas. Taksir ni maknanya dia meniadakan atau mentiadakan. Taksir. Kalau iradah? Taksir. Tahsis. Tahsis ni apa? Menentukan. Menentukan. Waktu benda ni kena ulang-ulang sendiri lah. Kena ulang-ulang sendiri. Jadi, kita tengok sini. Kita dah cakap ertinya. Kita dah cakap maknanya. Kita dah cakap takrifnya. Kita cakap apa lagi tadi? Kita dah nak cakap lawannya. Ini kita tulis lawannya. Lawannya buta. Okey. Ini faham lah. Lawannya dah cakap. Ni tanda dah. Lawannya buta. Kita dah cakap takluknya. Kita cerita pula lawan ni. Buta ni apa? Tak nampak. Sifat mustahil. Sifat mustahil Allah. Selain dia sifat mustahil, dia panggil apa? Sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Juga dipanggil akan dia sifat kekurangan. Jadi mustahil lah Allah itu memiliki dia akan sifat kekurangan. Apa tujuan dia adakan lawannya pada tauhid? Supaya apa? Sebab banding beza. Banding beza. Supaya apa lagi? Supaya apa? Kenapa dia adakan lawan ni? Kuatkan lagi. Menguatkan lagi.
menguatkan lagi basar. Jadi faham basar, melihat. Nak menguatkan lagi basar, tengok lawan dia. Apa lawan dia? Lawan dia buta. Lepas tu dia adakan lawan dia ni. Jadi bila kita kata Allah ini memiliki sifat kesempurnaan yang tiada hingga banyaknya, kita ternafilah Allah itu memiliki sifat kekurangan yang tiada hingga banyaknya. Maknanya apa? Ternafi. Bukan menafi, ternafi. Bila ada basar, ternafi lah. Tertolak boleh tak? Apa? Tertolak. Tertolak. Ya. Tertolaklah. Tertolaklah buta. Tertolaklah buta. Jadi lepas ni kita nak cakap pasal apa? Dalil pula. Dalil. Basar. Apakah dalil? Dalil ni kita bagi dua. Mula cakap dulu pasal dalil akli. Ni dalil. Dalil nakli. Akli ni dalil akal. Tulis sini. Mula cakap dalil akli. Akli ni apa? Akli ni akal. Ni AKAL. Kalau dah hafal, tak payah tulis perkataan ni. Kalau dah hafal. Kita dah jimatkan tulisan. Kalau dah hafal. Erti dalil. Sesuatu yang menunjukkan sesuatu. kebenaran sesuatu. Kalau dah hafal tak tulis. Kalau nak tulis tak apa. Lagi mantap lagi. Mengapa perlu dalil? Untuk membuktikan. Perlu Sifat dalil. wajib nazari Ustaz. Kerana basar Adalah sifat wajib nazari. atau apa-apa sifat Allah adalah dikategorikan di bawah Sifat wajib nazari. sifat wajib al-nazari. Bila nazari mesti perlukan dalil. Kalau zaruri tak perlu dalil. Ni. Kenapa lagi perlu dalil? Untuk mengesahkan apa? Mengesahkan apa? Akidah. Ma'rifatullah. Syarat ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Kenapa? Ma'rifatullah syaratnya 3. Dalam tepat dengan sebenar ada dalil. Dua perkara. Kalau tidak tak sah lah. Kenapa ada dalil lagi? Nombor 3. Kerana hukum dalil akli adalah apa hukum dia?
Fardu Fardu Ain. Ain. Fardu Kif. Fardu Ain. Tak tahu dalil akli, habis. Dosa lah. Dosa lah. Jadi lepas ni apa jua sifat Allah mesti ada dalil. Mesti kita tahu dalil dia lah. Kalau tak tahu tu maknanya tak lepas lagi lah fardu ain. Jadi mesti ada dalil. Sebab tu kita belajar dalil. Dalil akli. Ni. Kebenaran yang dihasilkan dari pengamatan akal. Akal. Apakah dalil yang paling mudah? Baru alam. Baru alam. Baru alam ini dipanggil dia dengan nama dalil Bro. kubra. Ini saya ulang-ulang ni. Saya tak tulis pun. Patutnya dah boleh jawab. Kalau saya tak tulis tak boleh jawab, maknanya ada benda tak kena. Kalau 2 tahun belajar, tengok ini tak tahu, ini tak erti, ini tak faham. Kalau guru cakap satu kataan je, taubat ngaji lain. Maknanya ada dosa yang menghalang dia untuk kenal Tuhan. Mesti banyak-banyak istighfar. Mesti banyak taubat. Banyak taubat. Antara dosa yang kita tak perasan, kita tidak ingat pada Allah. Kita tak ingat pada Allah. Kita ingat. Kita ingat Allah. Kita ingat benda lain, kita tak boleh terlintas ingat Allah. Tengok apa-apa, tengok orang, tengok manusia, tengok burung, tengok langit, tengok bumi, tengok apa benda pun, hati dia tidak tersangkut dengan Allah. Maknanya bila tidak ingat Allah ni dosa. Dosa. Jadi apakah kaedah nak ingat Allah? Lihatlah kesan perbuatan dia. Apa kesan perbuatan dia? Apa kesan perbuatan dia? Alam. Alam. Alam ni kesan perbuatan dia. Manusia, apa, itu kesan perbuatan dia. Bila kita lihat, mana kita tahu ni Allah yang buat ni. Kita nampak orang semayang, kita semayang, Allah yang gerakkan aku. Kita balik, kita langkah-langkah, kita kata, ya Allah, Engkau yang gerakkan kaki aku ni. Kalau Engkau tak gerakkan, aku tak langkah, ya Allah. Engkau yang ingatkan aku pagi ni kelas pukul 7, bukan pukul 8. Kita bangun, kita kata, ni kelas pukul 7 ni, kita dah baca. Kau yang gerakkan aku baca WhatsApp. Ada orang tak baca WhatsApp, akan pukul 8 kan dia masuk. Pukul 8 dia masuk, kelas dah habis. Apa yang gerakkan kita untuk baca WhatsApp ni? Allah yang gerakkan. Siapa yang bagi kita mata boleh baca WhatsApp? Allah yang bagi. Jadi jawapan daripada seorang hamba itu apabila dia menerima banyak nikmat, hendaklah dia tu datang perkataan Alhamdulillah. Dia dah bersyukur. Allah kata janjilah Quran, engkau syukur aku tambah nikmat. Kita bangun tidur sihat, Alhamdulillah. Tak sihat, bangun tidur tak sihat, ya Allah engkau nak ampunkan dosa aku. Sangka baik. Kerana Allah itu memang baik. Dia tak zalim. Kau nak ampunkan dosa aku. Dah lah dapat apa dosa, boleh belajar lagi. Malam ada makcik kampung Medan ni, dia bagi saya duit. Dia kata, Ustaz, akak dah lama tak datang. Saya perasan juga muka dia lama tak nampak ni. Akak sakit tak? Tapi ni hari akak nekat juga datang. Boleh pula dia kata. Maknanya tak adalah teruk sangat kau datang pun. Datanglah akak, dia kata. Lama tak datang. Memang saya nampak muka dia lama tak datang. Dalam hati saya kata Allah yang nekatkan hati dia. Allah yang gerakkan hati dia untuk dia hadir pada majlis ilmu, pada tamu syurga. Pada paduan yang wajib dia belajar. Dia kata akak banyak benda tak tahu Ustaz. Datang. Akak datang belajar. Akak saya tengok muka dia macam dekat 70 lah. Akak ni muka 70 lebih. Nampak dia punya kepayahan tu. Jadi tak apalah Allah rezekikan dia untuk hadir.
Jadi bila hadir ni antara kaedah supaya kita boleh hadir lagi, antara kaedah kita ikat nikmat ni. Ikat nikmat boleh hadir online ni walaupun online. Ikat nikmat ni kat badan kita. Jangan digugur. Apakah cara ikat dia? Dengar kata-kata ulama, kata Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kata apa? Ni ikatlah nikmat Allah yang ada di badanmu. Yang sekarang ni kita ada rasa nak belajar. Itu nikmat. Itu nikmat. Ikatlah nikmat Allah yang ada di badanmu dengan satu tali. Tali itu nama dia syukur. Lepas tu saya cakap selalu syukur. Syukur. Mesti ada rasa terima kasih dengan Allah. Mesti ada rasa terima kasih dengan Allah. Kenapa terima kasih dengan Allah? Dialah yang mengaturkan segala nikmat. Dia yang mentakdirkan segala keadaan kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia yang hidupkan kita. Dia boleh matikan kita ni hari. Dia boleh panjangkan umur kita. Kita dah baca pakai tadi. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Lepas tu mulakanlah kehidupan. Tak apa. Nak pergi belajar ke, nak pergi pasar ke, nak pergi mana ke, tak apa. Okey. Lihat alam, ingat Allah. Lihat alam, ingat Allah. Alam ni lah dalil kubra. Kubra ni kalau kita boleh tajwid dipanggil, ada satu perkataan dipanggil apa? Qalqalah. Qalqalah kubra. Kubra ni makna apa kalau dalam qalqalah? Qalqalah yang paling besar sekali. Yang besar. Apakah contoh qalqalah kubra? Apabila ada sabdu di apa tu? Semasa kita nak wakafkan ada tanda sabdu pada huruf hijaiyah. Contoh ayat. Qul huwallahu ahad. Bil haqq. Bil haqq. Itu contoh ayat. Itu lagi. Apa? Wa tabba. Tabbat yada abi lahabin wa Wa tab. tabba. Ini contoh kubra lah. Dia contoh kubra. Dia berat. Dia besar. Dia besar. Itu nama dia kubra. Apakah makna qalqalah? Syukra. Berdetak. Detak. Lantunan. Berdetak. Aj. Aqa. Boleh tajwid nak kena. Saya cakap aja tajwid. Saya tahu orang kalau dalam ni ramai orang dah baca tajwid. Tajwid pergi belajar sini lah. Okey. Dalil kubra. Ni nama dia. Dalil kubra. Apa dalil kubra? Alam. Jadi alam ni lah. Alam ni kita tahulah. Selain daripada Allah ni panggil dia alam. Alam ni lah dipanggilnya makhluk. Jadi makhluk ni lah yang mendalilkan akan wujud Allah, akan melihat Allah, akan semua. Sebab tu kita disuruh melihat alam. Melihat alam. Ni. Okey. Bagaimana cara untuk mengingati dalil akal? Cara dia ialah kita menyatakan akan kemustahilan ni dulu. Kemustahilan dia dulu. Mustahil. Macam ni. Jika Allah itu buta atau jika Allah itu tidak melihat. Ni. Kemustahilan sifat Allah ke atau kemustahilan Allah? Sifat. Kita mustahil ni lawan ni lah. Ialah Lawan sifat dia lah. buta. Lawan dia buta lah. Lawan dia buta. Jika Allah itu buta atau jika Allah itu tidak melihat, maka Allah itu buta. Jadi buta ni dah jadi lawan dia.
lawan dia. Lawan ni maknanya bersanggahan dengan sifat dia. Bersanggahan dengan sifat kesempurnaan dia. Kita kalau kita, anak kita ni lahir, boleh lihat, boleh dengar, kita kata sempurna. Ada mata, ada lidah, ada telinga, sempurna. Tapi Allah, kalau orang kata dia melihat dengan mata, dia tak sempurna lah begitu. Kenapa kita katakan dia tak sempurna? Dia memerlukan sesuatu. Ustaz. Dia memerlukan alat untuk dia tengok. Alat. Apa alat dia? Mata. Biji mata. Jadi kalau kata Allah melihat dengan mata, bukanlah sifat kesempurnaan Allah. Sifat kesempurnaan ini apa? Salah satunya yang besar yang kita kata istina. Istina ni dia tidak memerlukan sesuatu. Dia tak perlukan sesuatu. Dia tak perlukan mata. Dia kata okeylah dia dah lahir, dia nampak, dia dengar. Lepas tu anak tu besar sikit, dia bercakap. Jadi dia hidup dengan keadaan yang sempurna lah. Kalau anak ni tiba dia lahir, mata tak ada. Kita kata anak ni OKU ni, dia macam cacat lah. Banyak orang tak guna perkataan cacat. Cacat ni, kalau cacat ni dia akan melemahkan semangat orang yang ada tu lah. Jadi kita diubah satu perkataan yang lebih memberi motivasi. Dia bukan kurang upaya. Orang tak pakai kurang upaya sekarang. OKU tak pakai kurang upaya. OKU bukan kurang upaya. Kelainan. Dia upaya dia lain daripada orang biasa. Itu nama dia OKU. Dia panggil perkataan tu. Kenapa? Supaya dapatlah dia menerima kekurangan dia dan menurunkan kehidupan dengan baik. Jadi sekarang ni, kalau kita nak tunjuk dalil akal ni wajib, mesti tahu. Kalau tak tahu, kita ni gagal kita dalam fardu ain. Mesti tahu macam mana nak urus dalil akal pada basar dan lain sifat. Jika Allah itu buta, maknanya buta ni sifat kurangan. Akal kata buta ni kurang. Lepas tu kalau kita kata mata kita tak berapa nampak, kita kata kurang melihat. Telinga saya kurang mendengar. Mata saya kurang melihat. Saya kena respect. Itu nama dia kurang. Dan ia memerlukan bantuan sesuatu untuk menguruskan kekurangan dia. Kita kalau orang buta, dia perlukan bantuan. Apa bantuan? Dia perlukan braille untuk baca. Kadang kat lift ni ada. Kita pegang ni braille. Yang kita nampak timbul tu braille. Jadi orang buta boleh tahu tingkat berapa. Dia memerlukan bantuan. Dia memerlukan tongkat. Itu nama tongkat si buta. Tongkat si buta. Tongkat ni jadi alat untuk bantu dia. Jadi kalau Allah ni dia perlukan sesuatu untuk bantu dia sebab dia buta, jadi dia bukanlah bersifat Istighna. istina. Faham? Dia bukanlah istina. Kalau dia bukan istina, dia telah tiada rukun Ketuhanan. Jadi bila tak ada rukun ketuhanan, tak layaklah dia bagi Tuhan. Kenapa dia layak bagi Tuhan? Sebab dia ada rukun ketuhanan. Apa dia? Istigna. Istigna. Tu nak kena faham istigna iftikar ni. Jadi kalau sebab tu kita kata ta'rif Allah, nama bagi zat Tuhan yang sabit ni ada. Tetap ada kat dia. Sabit bagi dia segala sifat kesempurnaan yang tiada tinggi banyaknya. Dan mustahil bagi dia memiliki sifat kekurangan. Apa kekurangan? Contoh dia apa? Buta. Berapa sifat kekurangan? Yang tiada tinggi banyaknya. Nama bagi zat. Allah ni bukan zat. Nama bagi zat.
Allah ni, Tuhan ni nama. Dan dia ada nama. Nama ni dia panggil apa? Nama dia ada Tuhan. Nama dia panggil Allah. Jadi Allah ni nama bagi zat dia. Zat dia macam mana? Zat dia kita tak tahu macam mana. Dan kita belajar bukan mengenal zat dia. Kita belajar mengenal Sifat. sifat dia. Kalau boleh jawab ni dah faham, baguslah. Syukurlah pada Allah. Kalau boleh jawab sikit-sikit soalan tanya. Sebab tu dia kata ambil bagian. Jangan diam. Ambil bagian. Jawab. Bila tanya, bincang, jawab. Bila bincang, jawab. Kalau salah-salah pun tak apa. Jadi bila kita ada tanya, kita bincang, maknanya kita mutakarah. Itu yang menghidupkan ilmu tu kat kita. Dia hidup. Bila dia hidup, kita panggil dia, dia keluar. Kalau duduk, diam, dengar, ngantuk, sampai bila pun tak dapat. Sebab tu dia ada, dalam belajar ni dia mesti ada dua komunikasi lah. Dia ada mesti dua way punya komunikasi lah. Lepas tu kita kena aktif ambil bahagian. Kalau kita tak pernah bersuara dalam online, duduk diam, tak pernah cuba jawab, tak pernah apa kalau kita check diri kita kan, banyak benda kita dapat. Sungguh je cakap. Sungguh je cakap. Maknanya kita banyak benda kita dapat. Betul saja boleh try tanya lah. Mesti kita kata tak dapat. Kenapa? Kita tak ada komunikasi. Okey. Dalil. Ni nak kena ingat ni. Fardu ain. Hukum dia fardu ain. Jangan tak tahu. Ini satu. Ada lagi satu dalil. Naqli. Nakal. Akal ni kalau Melayu perkataan Nukilan. Nukil. Nukil. Ini dalil daripada Quran, hadis atau daripada ijma' ulama'. Ni sebagai ustaz dia gitu, ijma' ulama' pun masuk. Nukil. Ni ustaz kata dulu, hukum mengetahui dalil nakli adalah Fardu kifayah. fardu kifayah. Jangan risau sangat. Tak hafal ayat mana. Fardu kifayah. Yang penting dari akal kita tahu. Macam basar, sama kan? Basar melihat, sama mendengar. Apa dari akal bagi sama? Jika Allah itu tuli, maknanya ia tidak mendengar. Artinya dia bersifat kurangan. Bila sifat kurangan, dia memerlukan bantuan sesuatu untuk menguruskan kurangan. Sama juga. Maka ia mustahil lah ia. Bila Allah melakukan sesuatu, mustahil. Kerana Allah itu tiada dia berhajat kepada sesuatu. Gitu cara baca dia. Itu nak kena bawa dalam kaji. Bawa dalam kaji. Kalau kita dapat, kita kena apa? Okey, jadi akal. Apakah dalil nakli? Ada satu cukup lah. Kalau dah belajar ni. Ada satu cukup. Namun nak hafal lagi bagus. Tak hafal pun tak apa. Kalau hafal lagi baik. Innallaha bima ta'malu basir. Kalau itu ada sesungguhnya. Sungguh ni maknanya benar, betul, bukan main-main, bukan tipu. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
Buatlah apa saja. Allah tengok. Dalam gelap ke, seorang ke, ramai-ramai ke, luar negara ke, dalam negara ke. Sebab tu kalau kita tengok dekat supermarket ada pasang kamera, dia akan tulis premis ini dikawal oleh CCTV. Kenapa? Dia tahu kalau orang tengok, dia takut nak buat. Kalau orang rakam, dia takut nak buat. Kenapa? Nanti besok rakaman ni, besok jadi bukti. Dulu ada budak kena langgar depan masjid. Budak balik sekolah naik basikal, beratur. Lori bawa beras, lori 10 tan. Langgar kat depan ni. Dia langgar ni dekat depan, dekat pintu masjid. Dekat belah depan, belah sana. Yang belakang kiblat. Kiblat belah sini, masuk ikut sini masjid, rumah saya ni, langgar. Jadi polis datang, minta CCTV masjid. Rupanya masjid ni memang ada CCTV. Dia boleh ambil gambar pagar masjid, dalam masjid dia ada rakam. Jadi polis gunakan benda ni lah nak tengok macam mana label lori ni tak perasan dia langgar orang. Ada abang motor ni tengok budak ni kena langgar. Dia cari lori ni. Lepas tu tak jumpa, dia patah balik tengok budak yang meninggal. Dia pergi cari lagi. Aja lori ni dia tengah edar beras. Ada orang India bawa lori. Lepas tu dia cakap dengan lori ni, you pergi report. You dah langgar budak ni mati tau. Terkejut lori ni. Lepas tu dia report, polis tahan dia lah sebab budak ni mati. Tak tahulah dia kena bicara apa sangat, tak tahulah. Kenapa akhirnya polis datang masjid minta CCTV? Pegawai penyiasat datang. Kenapa? Ni rakaman ni ada. Memang CCTV tu, rakaman tu viral tu hari. Viral. Budak kena langgar. Budak tingkatan 3 berapa. Dan 2 Ustaz, 2. Dan 2 kan? Saya tengok dia punya Instagram. Dia ada ambil gambar buat macam ni lah. Dia kata hidup kena smart. Dia tulis bawah lah. Supaya bila kita tak ada, orang ingat kita. Dia buat begitulah bahasa dia. Tak tahulah smart ni mana apa kan. Budak muda kan, biasalah petanda. Hidup kena smart. Supaya bila kita tak ada, orang akan kenal kita. Saya masuk mengajar dekat ni. TWA dah tak ada kelas lah. Saya batal lagi, tak payah buat kelas. TWA. Ada masuk dalam grup. Kata ada satu AJK masjid meninggal. Nama dia Hafiz. Hafiz ni dia gemuk-gemuk, kotak-kotak. Hafiz ni 38. Belum kahwin. 38. Hari dia meninggal tu, orang tengah sembahyangkan jenazah, budaknya kena langgar depan masjid. Hari dia meninggal tu. Budaknya kena langgar depan masjid. Jadi bila saya sampai, Imam Asrul dah pindah dah. Dia dah balik Kelantan, dia buka pondok Kelantan. Dia kata, Ustaz, mari kita angkat jenazah ni, kesian, tengah panas. Dia kata, yang saya faham lah, kalau camp macam ni, jangan usik. Tunggu polis datang. Sebab polis nak ada benda dia kerja dia nak buat lah. Tunggu bila datang, biar bila angkat. Jadi, payung aje lah. Payungkan aja. Kesian mak dia, menjerit. Kuat, kesian. Kalau salahkan dia lah, kita bukan berada di tempat dia kan. Bapak dia pun menjerit, nangis. Tak, dia terlampau rapat Ustaz dengan lori tu. Dia rapat dia lah. terlampau rapat. Jadi termasuk celah roda tu. Dia masuk celah tayar. Baju dia saya tengok dia pakai baju t-shirt putih. Ada gambar-gambar lah. Baju dia ni kat belah sini ada pesan tayar lori. Maksudnya lori tu langgar lengit dia punya bahu ke atau apa tak tahu lah. Tapi saya pelik je lori ni boleh tak perasan. Lori tak perasan. Jadi rakaman ni pada CCTV dia nampak dia langgar. Mungkin lori dia berat sangat kan, dia ingatkan langgar lubang ke apa tak tahu lah. Jadi bila rakaman dia ada, benda ni akan diperlihatkan lah. Benda ni akan diperlihatkan. Jadi Allah dia melihat. Ada orang kata basar maha melihat. Ada orang kata basar melihat. Tak payah cakap maha-maha, tak payah. Kenapa? Dia aja yang lihat. Kita tak lihat. Tapi kita nampak ni, kita diberi lihat. Hakikatnya kita ni tak lihat. Allah, bila kita lahir, Allah beri kita lihat. Bukan mata beri kita lihat. Ada orang mata dia elok tapi dia tak nampak.
Ada orang mata dia memang tak elok dan dia tak nampak. Jadi yang mata elok pun ada tapi tak nampak. Tapi maknanya bila kita lihat, bila kita nampak kan, katakanlah bersyukurlah, ya Allah kau bagi aku lihat. Kau bagi aku lihat ya Allah. Aku boleh lihat benda baik tu, aku boleh belajar, aku boleh faham, aku boleh kenal engkau. Itulah nikmat yang terbesar bila aku kenal engkau. Jadi bila lihat aja syukurlah. Syukurlah. Malam-malam ambil tasbih, sebut Alhamdulillah. Sebut ya Allah kau bagi aku lihat ini hari ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku dengar ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku hidup ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku boleh angkat tangan untuk minta taubat pada engkau ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku daya aku sujud ni ya Allah. Berilah lagi pada masa-masa akan datang. Sebut je Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan minta apa-apa. Syukur je. Alhamdulillah kau bagi anak aku sihat. Alhamdulillah rumah aku tak ada apa-apa masalah. Alhamdulillah mak aku kat kampung okey. Alhamdulillah adik-adik aku okey. Alhamdulillah abang aku keluarga dia okey. Kalau kita kata okey kenapa? Tak dengar apa-apa benda-benda yang berlaku lah kan. Kita kata okey lah. Alhamdulillah aku boleh makan lagi ya Allah. Alhamdulillah aku boleh buang air lagi ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku satu perasaan untuk aku mengenang nikmatmu dan aku boleh kata Alhamdulillah tanpa mengeluh apa-apa yang kau jadikan aku. Ada orang dia hidup dia mengeluh. Dah dia mengeluh dengan takdir. Jadi kita tengok ni Allah lihat dan kita ada dalil menunjukkan kesempurnaan dia dan kita ada dalil menunjukkan apa ayat Quran yang menyokong Allah itu maha melihat. Dalil. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Ustaz, kalau macam dalil akli tu kan, kalau kita sebut dalil akli tu, jika Allah tidak melihat bermakna Allah itu buta dan buta itu ialah sifat kekurangan. Dan mustahil bagi Allah memiliki segala sifat kekurangan kerana Allah itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Boleh tak cakap macam tu Ustaz? Boleh juga. Boleh juga. Boleh Kenapa kita kata busal Allah kekurangan? Sebab bila kurang perlu sesuatu untuk menyempurnakan. Bila perlu sesuatu maknanya dia bukan istinaq. Bila ada kurang dia menyalahi takrif Allah. Takrif nama dia. Apa dalam nama dia? Dan mustahil baginya memiliki sifat kekurangan yang tiada tiga banyaknya. Jadi dia menafikan takrif Allah. Dia menafikan benda ni. Sedangkan sifatnya ada kat zat dia. Sabit baginya. Itu nak kena disebut. Allah itu nama bagi zat Tuhan. Zat Tuhan. Tuhan ni ada rukun untuk melayakkan Allah je Tuhan. Apa rukun dia? Itu rukun istinaq iftikar. Lepas tu istinaq iftikar ni kena bermain dengan kepala kita. Kena bermain dengan kepala kita. Dengan keadaan dia faham. Nanti kenal Allah. Kenal Allah nanti datanglah bahagia kat hati. Sakit pun bahagia. Sihat apatah lagi. Miskin pun bahagia. Kenapa? Dia ada Allah, dia ada segala-galanya. Maknanya perkataan Allah ni dia patut jadi motivasi kat kita lah. Untuk kita bangun daripada kejatuhan. Down ke, sedih ke, Allah, cukup dah. Cukup menguatkan aku. Tak payah maluk-maluk, tak payah menangis tak apa. Tak payah jumpa kaunselor ke apa. Tu ikhtiar nak jumpa tak apa. Tak payah jumpa tak apa. Fikir je Allah dah. Baca lagi. Allah. Faham pula Allah ni apa? Faham. Faham Allah ni macam mana? Allah ni dia berkuasa. Minta pada dia. Dia makbulkan doa. Minta pada dia. Dia tolong kita. Minta pada dia. Dia tak kesian kita. Hatta dulu belajar kan. Guru kata kalau perempuan itu haid 3 hari, tiba-tiba tak ada darah 3 hari, 3 hari ni dia wajib sembahyang. Kali hari keempat, dia haid balik. 3 hari ni dia wajib puasa Ramadan. Kali hari ketujuh, 3 hari ada darah, 3 hari tak ada darah. Hari ketujuh, dia dah berarti haid balik. Jadi 3 hari ni kena qada. 3 hari ni tidak dikira puasa dia. Kenapa? Dia masih dalam lingkungan haid.
Semayang pun tidak dikira. Tapi Allah tidak sia-siakan semayang tu masih diberi pahala. Walaupun ikut sah tak sah. Puasa ni masih diberi pahala. Walaupun ikut syariat, dia kena qada. Kenapa? Allah takkan sia-siakan apa saja amal baik, dia akan bayar dengan ganjaran. Tapi amal ini kena buat betul supaya Allah terima. Ini 28 ni kita nak cerita ni syarat kabul solat. Saya galakkan datanglah walaupun pernah belajar kan. Datang dengar balik, ingat balik sebagai nasihat diri kita, dengar balik, ingat balik, datang solat saub, datang. Dan kita datang ramai. Dengar. Moga dengar ni Allah ketuk hati kita. Supaya kita boleh buat sesuatu yang menyebabkan dia terima sembahyang kita. Suburkan rasa hamba, suburkan sifat ketuhanan pada diri kita, rasa bertuhan. Ini semua perlu untuk menyebabkan Allah terima sembahyang kita dan diberi kita ganjaran yang paling baik. Tu kaedah-kaedah yang ulama kata, dia bagi kita beberapa kaedah. Kaedah ni yang kita belajar. Ulama dah susunkan dalam bentuk silibus. Datang. Tak lama pun belajar. Sampai 12.30 je. Pukul 8.30 ada lihat. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. 4 jam je. 4 jam. Lepas tu tengoklah pada surau. Kalau surau tu nak sambung buat sesi ketiga. Tak ada lah. Saya tak ada masalah apa-apa. Ikut diorang. Okey. Dalil dah, takluk dah, erti dah, makna dah, lawan dah. Nanti kita baca ada 4 lagi. Kaitan dengan sifat yang lain. Lepas kita baca ni insya-Allah kita habiskan basar. Lepas tu kita masuk kalam, kita baca kitab dulu. Okey. Sudahlah pagi ni. Ada urusan nak buat ni. InsyaAllah. Semoga Allah beri kita kepahaman. Walaupun belajar dalam sejam, Allah beri kita kepahaman yang banyak. Sekarang ni nak kena peka pada waktu belajar lah. Terutama hari Rabu ni. Ada beberapa pertukaran nanti kita akan buat lah. Sebab Cikgu Indum ni surau nak buat Tauhid mingguan. InsyaAllah lah kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan mula bulan 2. Setiap hari Rabu lah. Pukul 9 sampai 11. Saya galakkan yang dekat-dekat, yang duduk dekat-dekat ni, datang. Kita nak baca Tuduhan tadi. Datang surau Abrahman Auf. Datang. Jadikan rutin mingguan kita duduk menghadap baca Tauhid. Belajar online juga tak apa. Datang. Kita akan mula balik Tuduhan tadi ni. Tapi cara bertalaki, cara menghadap, kita akan mula balik muka 4. Apakah ilmu Tauhid? Jadikan aktiviti minggu kita 2 jam baca Tauhid. Nanti Cikgu Endon kena buat poster. Cikgu Endon kena cari kawan yang nak daftar belajar. Tak kira lah orang Sarah ke orang mana, Cikgu Endon masukkan nama dulu. Nanti buat eternal list. Siapa datang, tandangan. Minta dengan Allah agar kita dapat menghadap seminggu sekali. Belajar cara menghadap. Cara talaki lah. Itu lebih mendatangkan kesan. Macam ni okey juga belajar. Usahakan hari Rabu nanti ke, macam setengah kawan-kawan kita nanding. Ada daripada Cerah pun datang hari Senin. Belajar kitab hari Senin. Belajar dekat Nurul Ihsan. Usahakan untuk datang. Jadi saya galakkan nanti datang. Kita akan buka balik daripada awal. Dan kita akan belajar sampai habis. Ini kalau lepas kalam ni. Lepas samak basal kalam. Pukul berapa Ustaz kalau tu? Pukul berapa? Pukul 9. Nanti Cikgu Indon buat sebab mula nak buat hujung minggu. Tapi Cikgu Indon kata hujung minggu kat sana orang banyak hal. Betul lah hujung minggu ni banyak hal. Ada je gini anak gitu nak gitu memang. Saya pun pengalaman saya sama juga bila anak-anak kat mesti ni macam-macam. Nak kena tengok dia, nak kena hantar barang kat dia, nak kena gitu, nak kena gini. Cikgu panggil ambil repokat, macam-macam urusan. Tapi kita tetapkan ahli kerja ni. Elok juga bawa ahli kerja. Jadi ahli kerja kita tak ada hal. Sepatutnya lah. Kalau ahli kerja ada hal, hujung minggu ada hal, tak payah belajar. Banyak benda hal. Moga-moga sebelum Allah tutup mata kita, umur kita dah banyak. Umur kita 60, 60, 70 ada, dah banyak. Sebelum Allah tutup mata kita ni, biarlah kita pergi pada Allah, jumpa pada pencipta dengan keadaan kita kenal pencipta. Kita kenal pencipta kita.
Sebelum kita balik ni semua ni ramai nak balik ni. Cuma tak tahu siapa dulu je. Tapi tahun ni, tahun depan kita tengok ramai kan kita akan meninggal. Ni ramai 60 lebih ni. Untuk saya lah. Ramai 60 lebih. Jadi pastikan berjumpa pencipta dengan keadaan kenal pencipta. Kenal dia. Dia memang kenal kita, makhluk dia. Kita kenal dia. Semoga malaikat tanya, kita boleh jawab. Dan akhirnya bahagialah kita berjumpa dengan dia. Dan keadaan kita kenal dia. Ini kenal pun tidak, belajar pun tak nak. Ini berat lah. Berat masa bila? Kenal pun tidak, belajar pun tak nak, nanti berat masa nazak. Masa nazak dia berat. Tak kenal Allah. Okey, dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum.